بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya, ahli dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kesihatan, kebahagiaan, keceriaan, semangat buat ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semua untuk terus bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bersua dalam My Quran Time. Kita berada di halaman yang ke-455 dan hari ini alhamdulillah saya syukur pada Allah SWT kerana saya masih lagi ditemani oleh guru kita semua, Al-Fadil, Al-Ustaz, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Subhanallah. Sihat Prof ya? Sihat. Alhamdulillah. Sihat Ustaz. Alhamdulillah Prof. Subhanallah. Saya bila dengar Prof senyum semua baik. Senyum semua. Ceria, selalu sengih semua, senyum semua. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Prof, semalam kita telah belajar Prof tentang kisah Nabi Allah Daud alaihi salam bersama dengan rakyatnya. Betul. Dan banyak peringatan yang kita dapat semalam. Betul. Dan hari ini kita nak terus menyambung halaman yang ke-445 dan insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT lapangkan dada kita untuk kita terus belajar pada hari ini insya-Allah taala. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Al-Fadhil Prof. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah yang saya kasihi sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita lagi, boleh membaca Al-Quran, boleh menatap Al-Quran dan bertadabbur dengan apa yang akan kita pelajari pada halaman 455. Kalau semalam kita dah dengar kisah Nabi Daud, maka halaman hari ini akan bercampur beberapa kisah yang lain pula. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, kalau kita perhatikan halaman yang ke-455 ini, kita akan dapati ada beberapa pengajaran ataupun kisah yang akan kita telusuri. Tapi sebelum tu kita tengok dahulu tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini pada halaman yang ke-455, iaitu mengenai tentang penegasan Ba'ats. Ba'ats ni adalah hari kebangkitan dan pahala, hukuman dan keutamaan Al-Quran. Manakala pada ayat yang 30 hingga 40 nanti kita akan bacakan tentang sedikit kisah tentang Nabi Sulaiman, dan begitu juga dalam ayat yang ringkas 41 hingga ke 42 akan ada kisah Nabi Ayub sedikit nanti. Ini secara umumnya tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini. Sebelum kita bacakan bertadabbur tentang ayat-ayat ini, mari sama-sama kita baca bersama dengan Ustaz Tarmizi kita daripada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat yang ke-33. InsyaAllah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita nak terus menyambung bacaan kita di surah Sad
pada hari ini kita nak mula baca ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-33. Kalau kita perhatikan Prof dan juga tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, ayat di halaman ini dia taklah panjang sangat, dia satu baris sikit lebih kan. Jadi alhamdulillah jadi okeylah, maknanya nafas kita tu insya-Allah selamatlah. Insya-Allah selamat. Cumanya kalimah-kalimah dia kita kena berhati-hati. Saya pun memang nak berjaga-jaga juga, takut ada tersilap dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu taala jaga bacaan kita insya-Allah. Kita mulakan dengan bacaan murattal. Kita cuba bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-27 Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang yang kafir itu kerana mereka akan masuk ke neraka. Baik, kalau kita perhatikan pada halaman yang ke-454 yang semalam, Allah Ta'ala satu muka surat, kalau kita tengok sebenarnya menceritakan tentang Nabi Daud. Dan kalau kita buka halaman yang ini, Allah Ta'ala ada bagi 3 ayat.
yang kita tengok ayat ke-27, ayat ke-28 dan ayat yang ke-29 menceritakan tentang bagaimana nature ataupun keadaan fitrah manusia ini dijadikan dan alam ini dijadikan. Barulah ayat yang ke-30 Allah Taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Apa yang menariknya yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang kisah dalam Al-Quran ini dia ada ayat penampan. Ayat penampan ni maksud saya macam buffering verses. Ada yang menampan dia. Menampan ni maksudnya mula-mula Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Daud. Allah Ta'ala letak ayat tengah-tengah tu seakan-akan peringatan buat kita. Ada penampan dia. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula tentang Nabi Sulaiman ini. Dan kalau ini kita perhatikan, ini kajian yang kita pernah laksanakan. Saya sendiri pernah tengok. Ada banyak ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tengah cerita tentang isu talak sebagai contoh. Mana Allah Ta'ala ceritakan tentang isu perceraian dalam surah Al-Baqarah. Tengah-tengah cerita isu perceraian, tiba-tiba ada ayat penampan di tengah-tengah tu. Allah Ta'ala cerita tentang salat. Masya-Allah. Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati was salatul wusta. Kalau Ustaz Tarmizi perasan, ayat ni datang selepas daripada perbincangan mengenai tentang talak. Betul. Jadi apa kaitan ayat talak ni tadi dengan ayat solat? Yang ni yang menariknya kita bincangkan tentang ayat penampan ni, buffering verses ni, dia menceritakan seakan-akan Allah Ta'ala kalau dalam kes talak dia berdasarkan kes ataupun berdasarkan situasi ayat tersebut. Kalau kita tengok ayat talak seakan-akan Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa solat tu dia berperanan dalam sebuah keluarga yang mendirikan solat, barangkali dia akan mungkin terselamat. Allah Ta'ala pelihara mereka yang mudah-mudahan menjaga solat. Allah Ta'ala pelihara mereka. Manakala dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Nabi Daud. Kemudian Allah Ta'ala letak ayat tentang bagaimana manusia ini ataupun alam semesta ini dijadikan. Allah Ta'ala kata wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Allah Ta'ala tak jadikan muka bumi ini sebagai satu perkara yang batil, sebagai satu perkara yang sia-sia. Tidak seperti mana yang difahami oleh orang kafir, kerana orang kafir menyangkakan hidup ini adalah untuk dunia ini sahaja. Maknanya mereka menganggap bahawa hidup mereka tidak ada hala tuju. Maknanya seakan-akan hidup kemudian mati kemudian tidak dibangkitkan. Maknanya seakan-akan tidak ada hala tuju. Sedangkan Allah Ta'ala ingatkan kita dalam Al-Quran bagaimana sekurang-kurangnya ada dua peranan manusia. Yang pertama yang kita dah sebutkan semalam tentang khalifah. Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebagai khalifah, jadikan anak-anak Adam sebagai khalifah. Ayat berkenaan tentang Nabi Daud berkenaan tentang khalifah. Ayat Nabi Daud semalam khalifah, Nabi Adam semalam khalifah. Ada dua ayat mengenai tentang khalifah. Manakala dalam perkara yang kedua Allah Ta'ala sentiasa ingatkan kita tentang ubudiyah. Maknanya manusia ini dijadikan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembah ataupun untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah. Mengenai tentang ubudiyah, mengenai tentang pengabdian diri kita kepada Allah ini, suka saya kongsikan kisah yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan bahawa Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat 2 rakaat sebelum subuh. Ini amalan yang Rasulullah sentiasa jaga, yang kita kalau boleh amalkan, yang mana Sayyidatina Aisyah kata 2 rakaat sebelum subuh ini adalah lebih baik daripada seluruh isi dunia. Itu yang Rasulullah ungkapkan dan disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Dan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sebenarnya menarik. Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah kalau 2 rakaat sebelum subuh itu Rasulullah akan baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan kalau kita perhatikan kedua-dua surah ini sebenarnya pernah dinamakan sebagai suratul ikhlas. Surah Ikhlas tu dinamakan surah Ikhlas. Surah Kafirun pun dalam penafsiran sebenarnya pernah dinamakan juga sebagai surah Ikhlas, kerana kedua-dua surah ini menjadikan kita ni mukhlis, maknanya orang yang memang benar-benar untuk mengabdikan diri kepada Allah. Awal sebelum subuh Rasulullah ajar kita baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Lepas maghrib nanti sama juga ada hadis yang menyebutkan Rasulullah dirikan solat 2 rakaat, baca juga qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallah. Seakan-akan daripada subuh tadi sampai ke maghrib kita ini diingatkan sepanjang hidup kita apa yang kita buat adalah untuk Allah. Masya-Allah. Mana amalan yang diajarkan ataupun dibimbing oleh baginda Nabi itu tadi mengingatkan kita bagaimana kita ni dijadikan selain daripada khalifah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita tidak dijadikan sia-sia. Maknanya ada matlamat kita dijadikan. Dan kemudian dalam ayat yang ke-28 Allah Ta'ala menceritakan am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat kal mufsidina fil ard. Peranan orang yang saleh ataupun peranan orang yang beriman ini
bukanlah seperti orang-orang yang melakukan kerosakan. Kita tidak, maknanya tujuan manusia ni dijadikan, diingat balik tadi peranan Nabi Adam sebagai khalifah tu, yang bila malaikat tanya yufsikud dima ataupun yufsidu fil ard, apakah manusia ini akan merosakkan muka bumi, Allah Taala ingatkan lagi dalam ayat selepas kisah Nabi Daud tu tadi, manusia dijadikan khalifah, manusia diminta hukum secara adil, dan manusia diminta juga untuk tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan kita, telah diturunkan kepada kita kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Maknanya kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad adalah kitab yang diberkati. Kita hendaklah menjadikan Quran yang kita baca setiap hari dalam My Quran Time ini agar kita bertadabbur, kita dah ingat tentang peranan kita kembali, peranan kita sebagai khalifah, kita tidak merosakkan muka bumi, kita tidak merosakkan manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, macam mana nak buat itu semua? Maka kami turunkan kitab yang dijadikan panduan dan bimbingan. Kemudian setelah itulah Allah Ta'ala datangkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Tengok tu tadi, satu persatu Allah Ta'ala ceritakan tentang kita, peranan kita, ingatkan kembali, ingatkan kepada Rasulullah dan ingatkan kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala datangkan kisah tentang Nabi Sulaiman. Baik, kisah Nabi Sulaiman ni menarik. Kisah Nabi Sulaiman ni menarik, yang mana Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala kata, wa wahabna li Dawuda Sulaiman, dan kami kurniakan kepada Nabi Daud, iaitu anaknya Nabi Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Ianya adalah sebaik-baik hamba. Masya-Allah. Ini pujian Allah Taala kepada, bukan senang nak dapat pujian daripada Allah Taala. Allahu akbar. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang kalau kita pernah dengar, Rasulullah pernah puji Abdullah bin Omar. Yang ni kita pernah cerita. Rasulullah pernah puji Abdullah bin Omar ni sebagai ni'mal abdu juga, ataupun sebaik-baik hamba, ataupun sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Omar tu tadi, kerana dia adalah orang yang rajin untuk mendirikan solat ataupun mendirikan qiyamul lail tu tadi. Lalu dekat sini pun Allah Taala kata ni'mal abdu innahu awwab, dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Taala. Lalu dikisahkan kepada kita satu kisah yang mana dia katakan, tengok ayat yang ke-31, Allah Taala kata, ingatlah pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat laju lariannya. Yang ni nak menceritakan, para ulama tafsir menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman ni dia sukakan kuda. Dia sukakan kuda perang, dan bahkan dia suka melihat kepada kuda, maknanya kuda yang gagah perkasa yang dibuat untuk jihad. Ustaz Tirmizi pernah biasa menunggang kuda? Biasa, tapi berjalan je lah. Berjalan. Yang berlari tu belum belajar. Boleh belajar lepas ni. Saya pun tak pandai juga, nak cerita aja. Maknanya Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Sulaiman ni, dipersembahkan kepada dia tentang kuda-kudanya, sehingga kan dalam ayat yang ke-32 dikatakan, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, iaitu yang kuda itu yang membuat aku disibukkan daripada mengingati akan kekuasaan Tuhanku. Yang ini ada pelbagai penafsirannya. Ada sebahagian yang menyatakan sehingga Nabi Sulaiman ini kerana seronok ataupun disibukkan dengan kuda itu sehingga dia terleka. Apabila dia terleka, ini yang dia menyebabkan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Yang ini yang dia kembali ataupun dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan juga sebenarnya ada beberapa riwayat yang lain. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Kathir menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman ni leka dengan kudanya sehingga menyebabkan dia tertinggal ibadah. Ada solat yang dia tertinggal, dikatakan dalam tafsir Ibn Kathir. Tetapi Al-Imam Syekh Tantawi tak setuju. Syekh Tantawi kata ini tidak sesuai dengan para nabi, kerana para nabi itu takkan dilekakan dengan perkara dunia sehingga dia tertinggal kepada urusan yang dikenakan kepada dia. Lalu Al-Imam Syekh Tantawi tidak bersetuju dengan pandangan tersebut, lalu dikatakan dia hanya terleka sahaja. Dan yang menariknya juga tentang kisah Nabi Sulaiman ini, saya bacakan juga kisah daripada Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir juga meriwayatkan, selain dia kata kadang-kadang Nabi juga terleka dengan urusan dunia, sama seperti Rasulullah yang disibukkan dengan perang Khandaq sehingga dia terlepas solat asar. Itu yang sampai dia marah dengan Yahudi kerana menyebabkan dia tertinggal solat asar ataupun terlepaslah, kita katakan tersibuk dengan solat tersebut. Lalu Rasulullah segera meninggalkan solat dan menghina kaum Yahudi yang melakukan pengkhianatan dalam perang Khandaq tersebut. Dan diceritakan juga tentang kisah kuda ini dalam tafsir Ibn Kathir, bagaimana Rasulullah pernah pulang daripada perang Tabuk.
Rasulullah balik daripada perang Tabuk dan apabila disingkap ataupun tersingkap kain tirai tempat rumah Sayyidatina Aisyah, rupanya Sayyidatina Aisyah sedang bermain dengan anak patung. Bermain dengan anak patung kerana Aisyah ni dia masih lagi kanak-kanak ataupun kekanak-anakan. Lalu ada dalam patungnya itu kuda yang berkepak. Kuda yang berkepak. Lalu Rasulullah kata wara'a bainahunna farasan lahu janah. Rasulullah kata kenapa kuda ni ada kepak? Rasulullah kata kepada Sayyidatina Aisyah, ma hadzal ladzi ara wasatahunna. Apa yang aku nampak ada dekat kuda ni tadi? Lalu Sayyidatina Aisyah kata ini adalah kepak. Lalu Rasulullah tanya kepada Aisyah, apakah kuda ni ada kepak? Lalu Aisyah kata amma sami'ta anna li Sulaimana khailun laha ajniha. Aisyah kata, kau tak pernah dengar ke yang Nabi Sulaiman ni ada kuda yang ada kepak? Rasulullah terus tergelak. Rasulullah fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tergelak kerana dengar telatah ataupun apa kita nak kata telatah lah, maknanya Sayyidatina Aisyah tu sendiri. Yang ni mengenai tentang kisah kuda keseronokan Nabi Sulaiman sehingga terleka sedikit dan kembali kepada Allah. Dan ini adalah separuh yang pertama mengenai tentang kisah Nabi Sulaiman. Kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Tapi sebelum tu mari kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita dalam perbincangan kita pada hari ini, iaitu perkataan batala. Perkataan batala ini membawa maksud menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Batil ini banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 36 kali yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana kita akan dapati perkataannya ini nanti dalam halaman yang ke-455 ini, yang kita belajar, yang kita selalu sebut batil. Batil itu adalah menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Bahkan batil ini juga kalau dalam hadis digunakan sesuatu yang tidak ada asas. Maknanya tidak ada asas tu batil lah, kerana sia-sia, tidak boleh dijadikan amalan dalam kita sandaran seharian kita. Kita telah masuk kepada separuh perbincangan pertama. Kita cerita peranan kita di muka bumi, dan kemudian kita cerita separuhnya mengenai tentang kisah Nabi Sulaiman dan keseronokannya kepada kuda. Kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Dapatkan yang original sambungan dia, lagu nasyid dari bertajuk Kehidupan, daripada abang-abang Intim. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan pasti dalam setiap kesusahan itu ada kemudahan, dan pasti setiap kesusahan itu ada kemudahan. Begitu juga ayat-ayat yang kita akan telusuri selepas ini juga berkisar tentang ujian-ujian yang bakal dilalui oleh para nabi, antaranya yang kita berbincang pada hari ini, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, kan, insya-Allah. Jadi sebelum kita mendengar kupasan seterusnya, mari kita singgah sekejap ke ruangan ulang kaji tajwid kita. Kita nak lihat apakah fokus kalimah-kalimah atau perkataan pada hari ini, iaitu menyempurnakan sifat tebal ataupun tafkhim pada dua huruf ra dalam ayat yang ke-27. Pada ayat yang ke-27, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Baik, surah Al-Azim. Dekat mana fokus kita? Iaitulah yang pertama, tebal huruf ra pada kalimah kafaru. Kafaru, iaitulah huruf ra yang berbaris dhammah ataupun baris depan. Kafaru, tebal, bunyi tafkhim. Ra baris depan, ra baris atas. Kafaru, tebal. Satu.
Kemudian pada kalimah kedua yang kat mana? Iaitulah pada kita waqaf pada minan nar. Minan nar. Ra tu bunyi tebal. Sebab apa? Sebab mendatang dengan sebab kita waqaf. Ra baris bawah betul, tapi kita waqafkan dia, dan huruf sebelum dia huruf nun yang berbaris di atas fathah, maka ra tu bunyi tebal. Ra tu bunyi tebal. Minan nar. Tebal bunyi ra. Jadi itulah dua tempat dalam ayat yang kita kongsikan. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Dua tempat yang kita tebalkan huruf ra dalam bacaan kita. Selamat mencuba dan selamat menyemak bacaan dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu alam. Silakan Prof. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Kita setiap hari kita ulang dan kita ulang kaji lagi pengajian kita tentang tajwid ni, sebab kita nakkan bacaan kita tak lari daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sesi yang kedua kali ini kita akan teruskan lagi kisah Nabi Sulaiman tadi. Kalau kita tengok yang sebelum tu, Nabi Sulaiman teruji ataupun diuji dengan kelekaan sedikit terhadap perkara dunia. Kalau sebenarnya kisah semalam pun ada kaitan juga, yang Nabi Daud itu diuji dengan pentadbiran dia ataupun kehakiman dia, ataupun ada yang kata dengan penafsiran seperti ujian syahwat terhadap dirinya. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman, diuji tadi disebutkan tentang kisah kuda yang dibentangkan kepadanya. Maka dalam fasa yang kedua ini pula disebutkan sekali lagi tentang ujian juga yang dikenakan terhadap Nabi Sulaiman. Sebelum kita masuk perbincangan mengenai tentang Nabi Sulaiman ini, kita bacakan dahulu ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-42 insya-Allah. Ustaz Tarmizi, silakan. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita nak menyambung bahagian kedua bacaan kita di halaman 455 bermula ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-42 dengan bacaan murattal jiharkah. Insya-Allah kita cuba Jom gemakan rumah kita contohnya, ataupun di mana juga kita berada dengan Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Perhatikan pada ayat yang ke-34 Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami menjadikannya terlantar di atas singgah sananya dengan tubuh yang lemah kerana sakit, kemudian dia bertaubat. Baik, yang ini adalah ujian yang diberikan kepada para nabi. Kalau kita perhatikan semalam, Nabi Daud itu diuji dengan didatangi oleh dua orang lelaki. Betul. Yang meminta dia diberikan hukuman ataupun diminta untuk memberikan keadilan kepada mereka berdua. Manakala Nabi Sulaiman pula diuji dengan kisah bagaimana dia dikatakan walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Iaitu kami uji Nabi Sulaiman itu dan kami letakkan di atas kursinya jasadan. Ada yang menyatakan sebenarnya kalau kita tengok terjemahan daripada ayat Al-Quran ini yang menyatakan yang terlantar ataupun yang terduduk itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Manakala ada juga penafsiran cerita-cerita yang lain. Sebab itulah kita selalu ingatkan kepada tuan-puan, para penonton, ibu ayah yang dihormati sekalian, kadang-kadang banyak kisah-kisah Israeliat yang datang daripada kaum-kaum terdahulu daripada Bani Israel yang menceritakan tentang kisah-kisah ini. Kita kena perhatikan dahulu betul-betul sama ada kisah ini sahih ataupun tidak sahih, supaya kita tidak menyandarkan berita yang tidak benar kepada para nabi. Antara kisah yang disebutkan juga di dalam tafsir adalah mengenai tentang Nabi Sulaiman ini diuji dan diletak jasad itu sebenarnya adalah jasad seorang budak. Ada yang kata begitu. Kisah ini disebutkan sendiri oleh Al-Imam Syekh Tantawi sendiri, dan kalau tak silap saya Al-Imam Ibn Kathir ada menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman itu dia bercakap pada malam satu malam bahawa dia akan tidur dengan isterinya, dan kalau dia dapat anak, dia akan lahir, anak itu akan menjadi pejuang di jalan Allah. Dia punya azam dia begitu, tetapi dia tidak menyebutkan insya-Allah. Jadi Allah uji dia. Maknanya setiap perkara yang kita azamkan ni, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kita cakap esok kita nak buat sesuatu, melainkan kita ucapkan insya-Allah. Sebahagian ahli tafsir meletakkan kisah tersebut dalam penafsiran terhadap ayat ini. Dia kata Nabi Sulaiman bila nak kalau dikurniakan anak daripada isterinya tu tadi, dia kata anak ini akan dijadikan pejuang di jalan Allah. Tetapi ditakdirkan kerana tidak disebutnya perkataan insya-Allah ataupun bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Taala itu tadi, anak yang dilahirkan tu tidak lahir ataupun meninggal kalau tidak silap saya. Maknanya jasad yang dimaksudkan ini adalah yang budak itu tadi. Yang budak itu tadi. Ini penafsiran ataupun kisah yang disebutkan juga di dalam tafsir. Manakala ada yang menyebutkan juga kisah tentang yang dimaksudkan dengan jasadan ini, tubuh yang duduk ini, ada yang kata syaitan sendiri duduk di singgah sananya sehingga menyebabkan kucar-kacir pentadbiran dia. Kucar-kacir pentadbiran dia kerana dikatakan syaitan itu menjelmakan rupa sebagai isterinya dan sebagainya, macam-macam penafsiran ataupun kisah-kisah yang disebutkan di dalam tafsir. Ada juga yang menyatakan Nabi Sulaiman ini diuji dengan isterinya yang dikatakan tunduk kepada tamathil. Tamathil ni sebenarnya macam berhala juga. Ada yang kata kisah-kisah sedemikian disebutkan di dalam karya-karya tafsir. Tetapi yang paling penting yang kita perlu belajar daripada kisah Nabi Sulaiman ini adalah para nabi itu diuji. Para nabi itu diuji sama macam Nabi Daud semalam yang kita kisahkan kisahnya, dan hari ini kita tengok kisah Nabi Sulaiman.
Dan selepas daripada ini kita akan tengok pula kisah Nabi Ayub, yang mana setiap nabi itu diuji dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang kita rasa dengan nikmat ni banyak, kekayaan yang mewah, kita dah berada dalam zon yang selesa, kita ingatkan itu bukan ujian, tapi sebenarnya itu adalah ujian. Kita leka sehingga menyebabkan kita lari ataupun kita jauh daripada Allah Ta'ala. Sehingga itulah Nabi Sulaiman tadi, dia terleka sekejap dengan kuda itu, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Innahu awwab, dia cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Ini pengajaran penting. Kalau kita leka dalam kehidupan kita, sibuk dengan kehidupan dunia kita, kita sibuk dengan anak-anak dan sebagainya, maka kalau kita terleka daripada ataupun menjauhkan diri kita daripada Allah, kita kena segera kembali kepada Allah. Ini yang sebenarnya kita belajar daripada kisah Nabi Sulaiman itu tadi. Begitu juga apabila telah diuji ni, Allah Taala kata walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Dia ceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman ni telah diuji. Fitnah ni maksudnya diujilah, fatanna ni fitnah, ataupun fitnah ni maksudnya ujian. Kadang-kadang kita salah faham tuan-puan. Yang ni saya betulkan sikit. Orang kata fitnah. Fitnah tu betul juga yang kita maksudkan dengan fitnah, yang orang tipu, orang fitnah ke atas kita, tipu ke atas diri kita ataupun buat berita palsu terhadap diri kita. Fitnah ni juga Nabi itu telah diuji juga, ataupun fitnah tu sebagai satu ujian. Fatanna itu adalah ujian. Dan kemudian tengok dia kata apa? Ayat yang penghujung ayat ke-34 ni Allah Taala kata thumma anab, maknanya dia segera kembali. Dia cepat kembali kepada Allah Taala apabila dia terleka. Dan menariknya di sini dia diajarkan kepada kita doa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman? Rabbighfirli. Ini yang paling asas. Sebelum kita minta apa sahaja permintaan kepada Allah Taala, mulakan dahulu dengan merendah diri dan kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman mula-mula dia minta keampunan daripada Allah Ta'ala, barulah dia kata wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, kurniakanlah juga kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki ataupun tidak dimiliki oleh orang selepas daripada aku tu tadi. Lalu Allah Ta'ala kata fasakharna lahu rih. Yang ni luar biasanya. Kalau tadi dia diuji dengan kuda, bila dia terleka sekejap, Allah dia ada riwayat kata dia sembelih kuda dia tu, maknanya dia kembali kepada Allah Taala. Lalu kalau kita cepat kembali kepada Allah Taala, Allah Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Tadi kalau kuda tu laju, Allah Taala kata ni angin lagi laju, Allah Taala beri nikmat. Kalau tadi Allah Taala beri kuda yang laju, cepat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang ke-36, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi. Nabi Sulaiman ni kelebihannya adalah kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik. Masya-Allah. Ini antara yang pernah kita bincangkan. Nabi Sulaiman ni dia boleh menggerakkan angin, dan dia boleh maknanya kelebihan dia bergerak dengan angin itu sendiri lebih pantas daripada jarak perjalanan yang kalau orang lain nak lalui, dia lebih laju kerana kelebihan yang digunakan ataupun diberikan kepadanya melalui angin itu tadi. Dan begitu juga dengan syaitan sendiri ditugaskan sebagai pekerja dia. Masya-Allah, sebagai juru bina dia, sebagai tenaga buruh dia. Masya-Allah. Syaitan pun boleh bekerja dengan Nabi Sulaiman itu tadi. Dan begitu juga dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman yang tidak ada, maknanya tidak ada tolok bandingnya dengan kita yang ada pada hari ini. Sekalipun telah diberikan nikmat yang banyak, boleh menggerakkan angin. Ni bukan cerita orang putih tuan-puan, boleh menggerakkan angin ni semua. Ini kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Kerana apa? Kerana dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia cepat kembali kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat yang lebih banyak. Ini pengajaran yang penting. Kalau kita berharapkan kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan kita jauh kepada Allah Ta'ala. Lagi dekat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan nikmat yang kita tak sangka. Siapa sangka Nabi Sulaiman boleh gerakkan angin? Siapa sangka yang Nabi Daud tu tadi bertasbih dengan dia burung-burung dan gunung ganang, suara yang lunak. Ini semua kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ini kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang taat. Tetapi itu tidak bermakna kelebihan yang diberikan ni orang-orang ini tidak diuji. Bahkan orang ini diuji dengan ujian yang lebih dahsyat. Yang dahsyat selepas ini kita ceritakan pula dalam ayat yang ke-40 ke-41 bagaimana kisah Nabi Ayub pula. Masya-Allah.
Yang ni kita akan bacakan dahulu supaya kita dapat tanam ataupun resap dalam jiwa kita tentang kisah Nabi Ayub ini. Kita bacakan dahulu bersama dengan Ustaz Tarmizi kita ayat yang ke-41, boleh Ustaz? Baik, siap, boleh Prof. Subhanallah. Rasa sangat-sangat menarik hari ini dan sangat gembira kenapa? Kerana hari ini kita belajar banyak, subhanallah, Prof ya. Tadi kita dah apa tu ayat yang ke-29 antaranya kan liyadabbaru kan. Allahu akbar. Hari ini kita belajar banyak, subhanallah. Jazakumullah khair jazak Prof, dan juga syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kita kesempatan untuk belajar. Kita nak baca sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, suara tuan-tuan dan puan-puan tu kita nak dengar walaupun kami tak dengar kat sini. Akan gemakan suara tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah ataupun dekat mana tu. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-41. Baik, sama-sama kita baca insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang ke-41 Allah Taala berfirman, dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Perhatikan ayat ini tuan-puan. Dalam ayat yang lain juga Allah Taala menceritakan tentang Nabi Ayub ini yang iznada rabbahu anni massaniyad-dur. Allah Taala menceritakan tentang Nabi Ayub ini. Tengok, saya suka lafaz Nabi Ayub ini sebenarnya. Nabi Ayub ni kalau kita belajar daripada kisahnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, dia kata Nabi Ayub ni ditimpa sakit selama 18 tahun. Allahu akbar. Kalau kita terlantar selama 18 tahun ni, memang siapa yang nak jaga tuan-puan? Orang jaga kita ni 2-3 tahun ni larat lagilah kalau kita terlantar. Ini 18 tahun terlantar sehingga semua yang ada di sekelilingnya lari. Dan Nabi Ayub ni dikatakan mempunyai harta yang banyak, tanah, aset dan sebagainya, tetapi bila dah terlantar selama 18 tahun tu tadi, menyebabkan ahli keluarganya, kawan-kawan yang rapat semua lari. Bayangkan bila kita dah tak ada apa ni, orang semua lari, tetapi yang tidak lari daripada kita Allah Taala, tuan-tuan. Tengok pergantungan Nabi Ayub kepada Allah Taala sehingga dia memang dia yakin dengan Allah Taala. Dalam ayat yang lain dikatakan anni massaniyad-dur, yang mengganggu aku ni ataupun yang mengacau aku, merosakkan aku ni adalah kesakitan, dur tu tadi. Dan dalam ayat ni anni massaniya syaitan, yang mengganggu aku inilah syaitan. Menariknya ayat ni kita semua tahu yang memberikan azab ataupun kesakitan kepada kita ni Allah Taala. Tetapi sedikit pun dia tidak menyalahkan Allah. Allahu akbar. Dia kata syaitan yang buat ataupun kesakitan ad-dur tu yang buat. Dan dalam ayat yang lain dia kata wa anta arhamur rahimin, dan engkau Maha Pengasih. Allahu akbar. Dah sakit selama 18 tahun tu dia puji Allah, tuan-puan. Kita kalau 18 tahun sakit ni apa macam-macam yang kita fikir yang bukan-bukan. Ini ketinggian para nabi punya cara berfikir. Maknanya dah sakit dia kata aku dah hidup lama lebih sihat, sedikit Allah Taala nak uji aku tidak mengapa. Lalu Allah Taala kata urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Lalu Allah Taala berikannya penawar, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Kalau boleh saya nak cerita lagi tentang kisah Nabi Ayub ni tadi, tapi masa mencemburui kita, tuan-puan. Kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Sebelum tu kita sama-sama perhatikan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini, pengajaran yang boleh kita amalkan. Yang pertama, fahami hikmah sesuatu kejadian dan elakkan menunding kesalahan kepada Allah. Yang kita belajar dah tadi. Yang kedua, yakin Allah akan sentiasa muliakan orang yang beriman. Kita tengok contoh dia banyak. Dan yang ketiga, sentiasa bertadabbur
dan tadzakur Al-Quran agar dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kita telah menghampiri kepada penghujung pengajian kita pada hari ini. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan membuka hati kita untuk sentiasa bertadabbur dalam terutamanya rancangan My Quran Time ini. Silakan Ustaz Tarmizi kita. Terima kasih Al-Fatih Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, rezekikan buat kami ya Allah masa buat kami bersama dengan Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam bersama dengan ayat-ayat suci-Mu Al-Quranul Karim. Membersihkan hati kami, jiwa kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Berjaya dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa kita. Tambah-tambah kita bacakan doa dalam majlis yang sangat mulia, majlis Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap waktu melembutkan hati kita untuk kita terus mengaktifkan akaun infak kita, akaun wakaf kita. Tentunya dalam sama-sama kita bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita membumikan Al-Quran kepada masyarakat kita, menghidupkan suasana Al-Quran, melahirkan generasi Al-Quran. Jemput semua untuk sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran. Jadi kita nak ucapkan jazakumullahu khairal jazak kepada Al-Fadil Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi, juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama dalam pengajian kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok. Pastinya My Quran Time, baca, faham dan amal insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.